Okey. Jadi kita akan selesaikan homework bersama-sama. Okey, Christina Balkis dah ada. Nak salin Semua dah ready dah nak salin? Ya. Ready. Okey. Cikgu sebenarnya bukan kat atas meja sekarang. Cikgu kat atas katil ni. Okey. Jadi jadi kita akan teruskan dah kelas kita. Okey, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom kita masing-masing boleh nampak ke skrin Cikgu Syah? Dah boleh nampak dah? Ke tengah loading lagi? Nampak. Boleh. Tak dengar suara. Dah nampak ke tengah loading lagi? Nampak. Okey. Jadi yang cikgu tunjuk dekat depan ni adalah buku modul nilam untuk edisi guru. Jangan pelik pula kalau buku cikgu ada jawapan, buku kamu tak ada jawapan. Ni cikgu akan bagi jawapan. Jawapan ni memang akan diberikan. Tetapi tak ada penjelasan. Jadi ni kelas yang cikgu nak buat malam ni. Cikgu nak buat jawapan dengan ada penjelasan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Mula-mula sekali yang kita nak jawab adalah tambah dan tolak pecahan. Tambah dan tolak pecahan algebra. Apa ni tambah dengan tolak pecahan algebra? Ingat 4 step ni. Cikgu nak masing-masing ingat 4 step ni. Okey, yang pertama adalah kita kena tengok step pertama, kita tengok pembawah. Step yang kedua, kenapa kita nak kena tengok pembawah? Kita kena pastikan dia sama. Step yang kedua, bila pembawah dah sama, kita gabungkan. Jangan selesaikan lagi. Kalau siapa selesaikan lagi, gelojoh. Lepas kita dah gabungkan, baru kita selesaikan. Selesaikan. Okey, dan yang keempat, kita permudahkan. Kita permudahkan. Bila kita nak permudahkan, dia ada satu syarat yang paling penting. Kamu kena pastikan pecahan kamu dalam keadaan single fraction. Single fraction. Okey, dah ready semua? Dah. Tak dengar suara. Dah ready dah? Dah. Okey. Jom kita buat soalan sama-sama. Mungkin ada soalan tu soalan yang sama. Tapi hari ni cikgu akan bagi siap package dia punya penjelasan. Cikgu buka charger kejap. Okey, jom kita pergi kepada soalan-soalan. Okey, untuk penyelesaian soalan-soalan ni je 4 step ni je yang cikgu akan ikut. Okey. Adlin dah ready ke Adlin? Ya. Okey, jom kita pergi kepada step yang pertama. Kita pergi kepada step yang pertama ataupun soalan yang pertama. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan yang pertama. Mana nak zoom ni? Okey, jom kita buat sama-sama soalan pertama, soalan A dan soalan B. Okey, kita pergi dulu kepada soalan A. Soalan A dekat sini kita tengok pembawah dia dah sama ke belum, cikgu nak tanya. Pembawah dia dah sama ke? Dah. Okey, baik. Jadi bila pembawah dia dah sama, siapa yang ada soalan tanya je tau. Cikgu akan pergi sedikit laju. Okey, 4Y dengan 4Y. Kita dah check pembawah dia dah sama. Bila pembawah dia dah sama, kita pergi kepada step nombor 2. Kita gabungkan. Jadi kita akan dapat 7X tambah 6. Terus gabungkan tambah 5X tolak 8 per 4Y. Okey, kemudian dekat sini, kita pergi kepada step yang nombor 3. Kita selesaikan. Ingat nak selesaikan ni kita cari huruf yang sama. Cari sebutan serupa. Jadi dekat sini 7X dengan 5X. Jadi kita akan dapat dia 12X.
tambah. Dekat sini kita boleh selesaikan lagi 6 dengan tolak 8. 6 tolak 8 kita akan dapat negatif 2. Ni cikgu ada buat dalam kelas. Per 4Y. Okey, ni step nombor 3. Kita dah selesaikan. Step nombor 4, kita nak permudahkan. Kita kena jadikan dia single fraction. Jadi ni bukan single fraction. Single fraction ni maksudnya apa? Single fraction adalah ada satu sebutan dekat atas dan satu sebutan dekat belah bawah. Sebagai contoh 5x per 15x. 15y. Okey, jadi yang ni kita boleh permudahkan terus. Sebab kita boleh tengok 5 dengan 15 boleh bahagi dengan sifar 5. Tapi masalah dia, kamu nak permudahkan. Kamu tak boleh. Dia tak ada dalam single fraction. Jadi bila tak ada dalam single fraction, kamu kena buat factorization. Factorization dekat sini adalah level 1. Okey, 12x tolak 2, dia dalam sifar 2. Jadi cikgu keluarkan nombor 2. Okey, 12 ni cikgu kena bahagi 2. 12 bahagi 2 dapat 6x. Tolak 2 ni cikgu kena bahagi 2 juga. 2 bahagi 2 cikgu dapat 1. Per dengan 4y. Jadi mana single fraction dia dekat sini? Single fraction dia dekat sini ni. Sebutan pertama dekat atas per sebutan kedua dekat belah bawah. Kemudian 2 dengan 4 kita kecilkan. 2 bahagi 2, 4 bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 6x tolak 1. Per 4 bahagi 2, kita dapat 2y. Ini jawapan kita yang pertama. Jelas ke semua? Soalan A, boleh faham? Boleh. Okey, siapa yang ada soalan nak tanya? Uzma ada soalan nak tanya Uzma. Sempat ke ni salin ni? Okey, baik. Adlin, ada soalan nak tanya Adlin? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Cikgu akan buktikan yang cikgu jawab soalan tambah dengan tolak ikut 4 step ni. Okey, B. Okey, pembawah dia dah sama 6 dengan 6. Jadi kita buat apa? Kita gabungkan 5x tambah 2y tolak 2x tolak 2y per dengan 6. Okey, jadi bila kita dah gabungkan, kita buat apa? Kita selesaikan. Jadi ada kurungan kan? Jadi kita buka kurungan dulu. 5x tambah 2y. Negatif 2 darab x, kita dapat negatif 2x. Negatif 2 darab negatif 2y, kita dapat positif 4y per dengan 6. Kita selesaikan. Apa yang boleh diselesaikan kat sini? 5x tolak 2x. 5 tolak 2, kita dapat 3x. Tambah, kita tengok kepada y dia. 2y tambah 4y, kita akan dapat 6y per dengan 6. Nampak kita dah berjaya selesaikan. Okey, kemudian kita permudahkan. Nak permudahkan, ingat kita kena jadikan dia single fraction. Tapi sekarang dia bukan dalam keadaan single fraction. Jadi 3 dengan 6 sifar yang sama, bahagi 3. Jadi kita keluarkan 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi tinggal x. Tambah 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi tinggal 2. Y. Per dengan 6. Mana single fraction dia dekat sini? Ini. 3 per 6. Itu single fraction kita. 3 per 6 sifar 3. Kita kecilkan. Kita akan dapat jawapan dia 1 per 2. X tambah 2Y. Jelas ke semua? Soalan A dan soalan B boleh faham? Boleh. Okey. Dah sempat salin dah? Sempat salin dah? Dah sempat salin dah ke? Nak dengar suara sikit. Dah. Belum lagi Okey, sikit. baik. Saya terkeluar. Okey, habis dah A dengan B. Ada siapa-siapa nak tanya soalan A dan B? Tak ada. Okey. Jadi kita akan proceed kepada habis dah muka surat 15. Habis dah muka surat 15. Kita pergi kepada muka surat 16. Kita ada 2 je, 16 dan 17. Jadi kita pergi kepada soalan 16. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan ni. Soalan di muka surat ni. Cikgu akan selesaikan soalan C, D, E. Okey, jom kita buat sama-sama.
Okey, soalan C, D, E. Dia dalam keadaan apa? C ni tambah, D ni tolak, E ni tambah. Jadi apa step yang kita pakai? Step tadi. Tak ada benda yang berubah. Ingat, step yang cikgu buat tu memang cikgu pakai dekat semua soalan tambah dan tolak pecahan. Jadi sekarang step yang pertama apa? Kita nak tengok dia punya pembawah. Kita kena pastikan pembawah dia sama. Lepas kita dah tengok dia punya pembawah, kita tengok apa? Kita gabungkan. Eh? Okey, lepas tu kita tengok apa? Lepas kita dah gabungkan, baru kita selesaikan. Dan akhir sekali baru kita permudahkan. Okey, jadi cikgu nak buat soalan C. Dah ready dah nak salin? Nak dengar suara sikit. Dah. Ready dah? Okey. Ready. Okey, jom kita pergi kepada soalan C. Okey, dekat sini kita tengok pembawah dia lain. Pembawah dia lain. Pembawah kalau kita nak samakan dia ada dua cara, iaitu bahagi sebelah. Bahagi sebelah. Yang ni kita pakai bahagi sebelah sebab kita nampak dia ada sifar yang sama. Contoh, M tambah 3 per 2 tambah M per 4. Kita tahu 2 ni dalam sifar 2 ada nombor 4. Jadi kita kena fikir 2 darab berapa dapat 4. Jadi dekat sini 2 darab 2. Bila bawah dah darab dengan 2, atas pun kena darab dengan 2. Kenapa cikgu buat kurungan dekat sini? Sebab cikgu nak kamu faham. Kalau cikgu tak buat kurungan, kamu tulis 2 darab M sahaja. Jadi kamu ingat 3 ni tak kena darab 2. Jadi kalau dia lebih daripada satu sebutan. Kalau ini satu sebutan. Kalau ini dia ada 1, 2 sebutan. Bila kamu kena darab sesuatu yang lebih daripada satu sebutan, buat kurungan. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada penyelesaian dia. Okey, 2 darab M, cikgu dapat 2M. 2 darab 3, cikgu dapat 6 per 4 tambah M per 4. Okey, itulah. Jadi dekat sini cikgu dah berjaya step yang pertama. Apa step pertama? Cikgu dah samakan. Okey, bila cikgu dah samakan, cikgu pergi kepada step nombor 2. Gabungkan. 2M tambah 6 tambah M per dengan 4. Jadi kita tengok yang mana boleh diselesaikan. Kita selesaikan. 2M dengan M. Kita selesaikan. Kita akan dapat 3M tambah 6 per 4. Okey, akhir sekali apa permudahkan. Sekarang pecahan kita bukan dalam keadaan single fraction. Jadikan dia single fraction dulu, kaedah pemfaktoran. 3 dengan 6 dalam sifar 3. 3 boleh bahagi dengan 3. 6 boleh bahagi dengan 3. Kita keluarkan 3 daripada kurungan. 3 bahagi 3 dapat 1. 1M tambah 6 bahagi 3 dapat 2. Per dengan 4. Nampak kita dah permudahkan. Ingatlah okey, jadi dekat sini cikgu nak tengok single fraction dia. 3 per 4. 3 per 4 cikgu boleh kecilkan lagi tak? Cikgu nak tanya kamu. Cikgu boleh kecilkan lagi tak? Ke dah itu paling kecil? Tak boleh nak kecil. Apa? Tak dengar? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh dah. Dia dah paling kecil dah. Umur Atiyah ke tu? Alisha. Alisha. Okey, dah selesai soalan C. Semua orang dah sempat salin dah ke? Boleh faham dah soalan C? Boleh. 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 Tak payah kecil. Bukan bermaksud kita tak ikut step ni. Kita skip. Benda yang tak boleh, kita skip. Okey, cikgu nak mula buat soalan D pula. 4S per 5Y tolak 7S per 15Y. Dekat sini cikgu nampak 5. Dalam ni nombor sebelah dia 15. Jadi cikgu kena darab dengan 3. Jadi bila bawah darab 3, atas cikgu darab dengan 3. Cikgu kenapa tak buka kurungan ni? Okey, cikgu tak buka kurungan sebab dia ada satu je sebutan dekat atas. 4S je. Okey. Jadi dekat sini cikgu selesaikan. 3 darab 4 dapat 12S. 3 darab 5 kita dapat 15Y. Tolak 7S per 15Y. Okey. Apa yang cikgu buat kat sini? Cikgu tengah buat step yang pertama. Cikgu tengah samakan 15Y dengan 15Y.
Bila dah samakan, cikgu pergi pula step yang kedua. Cikgu gabungkan 12S tolak 7S per 15Y. 12 tolak dengan 7, kita akan dapat 5S per 15Y. Jadi kita dah berjaya, kita selesaikan. Nampak dah habis. Permudahkan 5 dengan 15 kan dalam sifir 5. Jadi 5 bahagi 5 kita dapat 1S per 15 bahagi 5 kita dapat 3Y. Ini jawapan D kita. Jelas ke semua D? Faham? Boleh. Faham. Okey, Okey, bagus. Kalau tak faham tanya cikgu Salin tak D? Dah habis salin dah? Dah. Dah. Okey, Jibril dah habis salin dah Jibril? Ke tengah salin lagi? Dah. Okey, kita pergi kepada soalan E. 3M, okey, soalan E ni ramai tak dapat jawab je. 3M per 4 M tolak 2N dalam kurungan tambah 2N per M tolak 2N. Apa step pertama kita? Step pertama kita kena samakan pembawah. Jadi pembawah kita adalah 4 dalam kurungan M tolak 2. Jadi susah apa? Jadi kita darabkan sahaja dengan 4. Bila bawah darab 4, atas darab 4. Jadi kita akan dapat macam ni. 3M per 4 M tolak 2N tambah 2 darab 4 kita dapat 8N. Yang belah bawah tak perlu buka kurungan. Cikgu ulang, tak perlu buka kurungan. Dia akan dapat 4M tolak 2N juga. Jadi apa ni cikgu tengah buat? Cikgu tengah buat step yang pertama, iaitu samakan pembawah. Bila pembawah dia dah sama, pergi kepada step yang kedua, gabungkan. 3M tambah 8N. Kita gabungkan, kita dapat 4M tolak 2N. Dah gabungkan. Selesaikan. 3M tambah 8N tak boleh selesaikan sebab satu huruf M, satu huruf N. Jadi tak boleh selesaikan. Permudahkan. Nak permudahkan, dekat sini kita kena jadikan dia single fraction. Okey, 3 dengan 8, dia tak ada dalam sifir yang sama. Jadi cikgu tak boleh nak keluarkan nombor. Okey, M dengan N adalah huruf yang lain. Jadi cikgu tak boleh nak keluarkan huruf. Jadi dekat sini, permudahkan, cikgu skip. Selesaikan tak boleh selesaikan sebab dia bukan sebutan yang serupa. Permudahkan tak boleh nak permudahkan sebab dekat belah atas bukan dalam keadaan sifir yang sama untuk nombornya. Dan huruf pun dalam keadaan huruf yang berbeza. Jadi inilah jawapan akhir kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Kita Boleh. bukan kita skip. Kita bukannya kita tak ikut turutan yang cikgu ajar 4 ni. Kita cuma bila dia tak boleh selesaikan, kita skip. Nampak? Lepas tak boleh selesaikan, cikgu pergi permudahkan pula. Kalau boleh permudahkan, cikgu mudahkan. Tapi sekarang tak boleh nak mudahkan. Jadi bila tak boleh, cikgu skip. Jadi itu sahaja. Lepas kita gabungkan, kalau tak boleh selesaikan, tak boleh permudahkan, itulah jawapan akhir dia. Jelas ke semua soalan E? Jelas. Dah habis salin dah? Okey, dah habis salin dah? Dah. Okey, habis C, D, E. Okey, kemudian dekat belah bawah ni, dekat belah bawah ni masing-masing boleh tengok betul-betul. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan A dan B. Kita ni soalan tambah tolak kamu jangan nak pergi ke darab dengan bahagi lagi. Okey, jadi A dengan B. Apa step dia? Cikgu ulang. Kalau pecahan dalam keadaan tambah dan tolak, ikut step ni. Pertama, kita samakan pembawah. Kita tengok dulu pembawah. Kenapa kita nak kena tengok pembawah? Kita kena samakan. Yang nombor 2, bila pembawah dah sama, jangan terus selesaikan. Kita gabungkan. Nombor 3, baru kita selesaikan. Dan kita kena bagi jawapan dalam bentuk termudah. Jadi step nombor 4 kita kena permudahkan. Okey, kita pergi kepada soalan A dan B ni. Beza dengan yang tadi kita nampak 2 ada dalam sifir 4. Jadi kita darab sebelah fraction saja. Satu fraction sahaja. 15 ada dalam sifir 5. Jadi kita kacau satu fraction sahaja.
Okey, yang ni kita tengok ada beza dia 4 dalam kurungan. Jadi kita kacau satu fraction saja. Kacau ni maksudnya kita darabkan. Kita ubah nilai satu fraction sahaja. Jelas semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, yang ni bahagi sebelah pula. Ini namanya darab sebelah. Kita boleh hanya darab sebelah sebab bila dia dalam keadaan sifar yang sama, jadi kita selesaikan yang sebelah je. Kita darab yang sebelah je. Tapi masing-masing boleh tengok dekat soalan A dengan soalan B. Okey, kita tengok 7 dan kita tengok 2Y. 7 tak ada dalam sifar 2 dan sebaliknya 2 tak ada dalam sifar 7. Jadi apa yang kita kena buat? Dekat sini kita panggil satu cara lagi, iaitu kita darab kahwin. Kita darab kahwin. Okey. Jadi dekat sini kita tengok 5x per 7 tambah z per 2y. Kita tengok apa yang ada dan apa yang tak ada. Okey, dekat sini kan 2y. Sila terus darab 2y. Bila bawah darab 2y, atas pun darab 2y. Okey, dekat sini 7. Jadi bawah sila darab 7. Atas darab 7 juga. Jadi dekat sini kita selesaikan 2y darab 5x. Nombor darab nombor 2 darab 10. 2 darab 5 kita dapat 10. Y darab X kita dapat XY. Per 7 darab 2 nombor darab nombor 14Y. Tambah 7 darab Z kita dapat 7Z. Per 2Y darab 7 kita dapat 14Y. Ni kita tengah buat apa ni sekarang ni? Kita tengah buat apa ni? Kita tengah step pertama. Kita tengah samakan pembawah. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi bila pembawah dah sama, gabungkan 10xy tambah 7z per 14y. Okey, bila kita dah gabungkan, kita selesaikan. Sekarang nak selesaikan, ni xy tau, 10xy. Ini 7z. Jadi dia boleh selesaikan tak? Cikgu nak tanya kamu, dia boleh selesaikan tak? Tak, dia tak boleh selesaikan. Jadi kita skip. Bila dia tak boleh selesaikan, kita skip. Okey, sekarang kita nak permudahkan. Bila kita nak permudahkan, ingat pemfaktoran level 1, kamu boleh tengok balik dalam nota dalam grup WhatsApp homework, cikgu ada send tu, nota dia. Okey, 10 dengan 7 di dalam sifar yang lain. Jadi tak boleh nak keluarkan. X dengan Y dengan Z, dia huruf yang lain. Jadi cikgu tak boleh nak keluarkan. Cikgu tak boleh nak faktorkan. Cikgu tak boleh nak jadikan dia single fraction. Apa-apa yang tak boleh nak jadikan dia single fraction, jadi tak boleh permudahkan. Jelas ke ayat cikgu tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, jadi inilah jawapan akhir kita. Dia tak boleh diselesaikan, dia dan dia tak boleh permudahkan. Itulah jawapan akhir kita. Habis dekat situ. Okey, kita tengok. Semua jelas ke? A, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita tengok B. 4/5P tolak 3/4N. Okey, darab kahwin. 4N. Sini darab 4N. Sini pun darab 4N. 5P. Sini darab 5P. Sini darab 5P. Okey, kemudian 4 darab 4 kita dapat 16N. Per 5 darab 4 dapat 20. N darab P kita dapat NP. Tolak 3 darab 5 dapat 15P. Per 4 darab 5 sama 20 NP. Okey, ini cikgu tengah buat apa? Cikgu tengah buat step pertama. Tengah nak samakan pembawah dia. Okey, bila pembawah dia dah sama, kita gabungkan 16N tolak 15P per 20 NP. Sekarang ni cikgu tak boleh nak pergi selesaikan sebab sini huruf N, sini huruf P. Tak boleh. Kemudian cikgu nak permudahkan. Bila nak permudahkan, cikgu tak boleh nak faktorkan. Sebab 16 dan 15 tak ada dalam sifar sama. N dengan P pula untuk huruf dia berbeza. Jadi inilah jawapan akhir dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Dah salin dah ke? Cikgu nak pergi soalan seterusnya. Dah. Okey. Habis dah soalan A dan B. Okey, setakat ni semua boleh follow lagi ke ni? Cikgu nak dengar suara. Semua boleh follow lagi? Boleh. Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, jom kita pergi kepada soalan C, D, E.
Okey, C, D, E. Okey. Ni tambah dan tolak pecahan. Ingat betul-betul lah cakap cikgu. Ingat betul-betul cakap cikgu. Ikut step yang cikgu ajar ni. Benda ni susah. Cikgu jujur dengan kamu, benda yang susah. Kalau kamu tak ada guideline. Jadi ni guideline cikgu sediakan. Yang pertama, kita kena tengok pembawah. Kenapa dengan pembawah kita kena samakan? Yang kedua, lepas kita dah tengok pembawah, bila dah sama, kita gabung. Kita gabungkan. Dan yang ketiga, akhir sekali, kita dah gabungkan, kita selesaikan. Dan yang terakhir, lepas dah selesaikan, kita permudahkan. Okey, jadi dekat sini, 7 per U tolak 2 tolak 3 per 5S. Okey, jadi kita tengok dekat bawah dia 5S. Jadi sini kena darab dengan 5S. Kenapa cikgu buat kurungan? Sebab dia ada lebih daripada satu sebutan. Bila bawah dah darab 5S, atas pun kena darab 5S. Okey, kemudian dekat sini, ni U tolak 2. Jadi darab U tolak 2. Atas darab U tolak 2. Lepas tu nak buat macam mana? Okey, benda yang ada dah dalam kurungan untuk belah bawah. Nombor bawah. Tak perlu nak buka. Biar dia dalam kurungan. Macam mana? Tengok 5S darab U tolak 2 dalam kurungan. 5S darab U tolak 2 dalam kurungan. Dia akan jadi 5S dalam kurungan U tolak 2. Per 5S darab 7, kita akan dapat 35S tolak 3U. 3 darab U, kita dapat 3U. Tolak 3 darab negatif 2, kita dapat positif 6. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Ni cikgu buat apa? Cikgu buka kurungan je. Cikgu buka kurungan je. Cikgu ulang lagi sekali. Macam mana dapat 35S? 7 darab 5S. Macam mana cikgu dapat negatif 3U? Ni negatif ni cikgu bawa pergi dekat 3. Dia akan jadi negatif 3. Kurung nombor pertama yang dalam kurungan U. Jadi negatif 3 darab U. Sebab tu cikgu dapat negatif 3U. Macam mana cikgu dapat tambah 6? Negatif 3 yang tadi. Negatif 3 cikgu darabkan dengan negatif 2. Negatif 2. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 6. Jadi inilah jawapan dia. Sebab apa cikgu cakap ni jawapan dia? Cikgu nak selesaikan tak boleh. Sini huruf S, sini huruf U, sini tak ada huruf. Jadi tak boleh selesaikan. Cikgu nak permudahkan pun tak boleh. Sebab dia tak ada dalam sifar yang sama. 35, 3 dengan 6 tak ada dalam sifar yang sama. Huruf pun lain. Huruf S, huruf U tak ada dalam sifar sama. Jadi inilah jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey ke? Okey, baik. Okey, soalan D. Kalau ada soalan nak tanya tau. 5 MN tambah N 10 M kuasa 2. Okey, kita tengok pula. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit. Tengah tengok ke? Ya. Okey. Soalan D, kita nak darab kahwin. Tapi cikgu bagi cara mudah. Kita tengok apa ada, tengok apa tak ada. Sebagai contoh, dekat sini cikgu tulis 5 MN. Dekat sini cikgu tulis 10 M kuasa 2. Ni nombor bawah dia, nombor bawah dia. Cikgu nak tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Okey, mula-mula cikgu fokus kepada nombor. Ni nombor 5, ni nombor 10. Jadi nombor tu cikgu nak jadikan dia 10. Jadi 5 kena darab dengan 2. Jadi 5 darab 2 sekarang cikgu selesaikan. Cikgu dah jadi 10 MN dengan huruf pula. Huruf dekat sini M dengan N. Sini M je. Jadi sini tak ada huruf N. Jadi cikgu akan darabkan dekat sini huruf N. Kemudian dekat sini pula 10 MN. Tapi sini 10 M kuasa 2. Jadi dia tak ada huruf N. Jadi dekat sini cikgu darab huruf M. Itu kalau main dengan huruf. Dari tadi kita darab dengan nombor nak bagikan nama nombor bawah dia sama. Sekarang kita main dengan huruf. Main dengan huruf macam tu. Kita kena tengok mana huruf ada dan mana huruf tak ada.
Jadi cikgu selesaikan 10 M darab dengan M kuasa 2 darab dengan N. Yang ni 10 M kuasa 2 darab dengan N. Kita dah ada. Jadi apa konklusi dia? Konklusi dia adalah dekat belah sini yang cikgu petakkan warna biru, sini 2 dengan M. Jadi dia darab 2M. Bila bawah darab 2M, atas pun darab 2M. Okey, kemudian dekat sini pula. Sini kita hanya darabkan dengan N. Jadi bawah darab N, atas pun darab N. Jelas ke semua? Cara nak samakan pembawah tu boleh faham? Boleh. 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 Yang tu kena salin. Yang tu kena salin. Alisha Amani, okey, boleh follow lagi setakat ni? Boleh. Okey, cikgu selesaikan 2M darab dengan 5, cikgu dapat 10M. 10. Ni kita buat step pertama. Samakan step pertama. Kamu jangan ingat tak ada situ dah ada markah dah. 4 step ni ada markah. Kalau kena skip tu tak ada step. Jadi kita nak buat apa bila dah sama ni? Kita gabungkan 10M tambah N kuasa 2 per 10M kuasa 2N. Okey, cikgu nampak dekat sini 10, dekat sini 10, boleh kecilkan tak? Tak boleh. Sebab bila nak permudahkan, kamu tetap kena jadikan dia single fraction. Ini bukan single fraction. Ada satu sebutan, ada dua sebutan. Jadi ke atas ada dua sebutan. Jadi kita kena faktorkan. Nak faktorkan, huruf dia lain, nombor dia lain juga. Jadi tak boleh faktorkan. Jadi inilah jawapan dia, soalan D. Jelas ke semua? Soalan D boleh faham? Boleh. Macam nak dengar suara. Okey ke setakat ni? Boleh faham? Boleh. 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 Okey, dah habis salin dah? Dah. Okey, kita ada soalan E. 9 X kuasa 2 Y tolak X tolak 1. Okey, Y. Kita tengok nombor bawah dulu. Kita tengok nombor bawah dulu. Okey, bila kita nak tengok nombor bawah, X kuasa 2Y, ini Y. Sini ada X kuasa 2. Jadi sini kena darabkan dengan X kuasa 2. Sini kena darabkan dengan X kuasa 2. Cikgu ulang lagi sekali. Kita tengok apa yang berbeza. Sini ada X kuasa 2. Sini tak ada X kuasa 2. Jadi kita kena darab dengan X kuasa 2. Bawah darab dengan X kuasa 2. Atas pun kena darab dengan X kuasa 2. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita selesaikan dulu X kuasa 2Y tolak X kuasa 2, X tolak 1, X kuasa 2Y. Lepas tu nak buat apa? Gabungkan 9 tolak X kuasa 2, X tolak 1 per X kuasa 2Y. Jelas ke semua? Kat sini kita samakan, dekat sini kita permudahkan. Silap, kita gabungkan. Samakan, gabungkan. Lepas tu nak selesaikan, atas boleh buka kurungan. Jadi kita buka kurungan 9 X kuasa 2 darab X, kita dapat X kuasa 3. X kuasa 2 darab 1, kita dapat tambah X kuasa 2 per X kuasa 2Y. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Boleh dengar balik? Sorry lah. Dengar suara baby ke? Dengar suara baby ke tu? Nak dengar suara? Dengar ke suara baby? Dengar. Suara anak cikgu. Nanti akhir kelas cikgu tunjuk Ya. Okey, dah habis salin dah D dengan E. Dah. Belum cikgu. Okey. Boleh tengok, ingat cakap cikgu. Nanti kamu nak jawab ujian awal tahun, bila dia dalam keadaan tambah dengan tolak, ingat 4 step ni. 1 samakan, 2 gabungkan, 3 selesaikan, 4 permudahkan. Habis dah untuk tambah dan tolak.
yang terakhir. Kita dah masuk muka surat yang terakhir ni. Boleh ke cikgu nak pergi Boleh. ke muka surat yang okey. Okey, okey. Mikael sempat salin semua tak? Sempat. Jibril sempat salin semua Jibril. Okey. Wan Alisha sempat salin semua? Saya tak sempat lagi cikgu. Okey, okey, okey. Kat mana yang tak sempat tu? Yang bahagian E. Ni Sebab ke? tadi saya slow, saya keluar balik. Oh, yang ni soalan E ni ke? Ah, Salin dulu. Alang-alang cikgu tengah bagi masa. Cikgu buka kurungan pula. Cikgu buka soalan. Siapa nak tanya soalan, tanya cikgu. Ni. Sampai siap. Satu surat lagi. Sekejap je soalan ni senang-senang ni. cikgu nak tengok soalan B. Dah ke? Dah ke semua? Dah salin dah? Dah. Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 3. Apa soalan nombor 3 ni? Okey, kamu tengok apa nama tajuk soalan nombor 3 tu? Cikgu nak tanya, apa nama tajuk soalan nombor 3 tu? Permudahkan. Ya. Kamu tengok balik permudahkan. Sebab apa? Sebab ramai yang pening permudahkan. Jadi, yang soalan nombor 3 tu tentang cara permudahkan. Jadi, fokus. Jadi, permudahkan ni cikgu akan bagi tahu level pemfaktoran. Kita akan masuk kepada soalan-soalan pemfaktoran. Pemfaktoran cikgu tak ajar hari ni. Tapi cikgu bagi tahu dia dekat level berapa. Bila cikgu dah bagi tahu dia dekat level berapa, kamu buka balik nota kamu. Nanti kamu boleh rujuk balik. Okey ke semua? Cikgu nak masuk kepada soalan permudahkan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan pergi kepada soalan A. Okey, permudahkan ni berlaku bila dia tak ada dalam keadaan single fraction. Okey, soalan A ni senang sebab kita boleh keluarkan nombor dengan huruf. Jadi, soalan A, dia punya level adalah level 1. Okey, jadi dekat sini 2 tambah 8x per 2. Cikgu tengok 2 dengan 8x. Jadi, cikgu tengok dia punya nombor, dia boleh kecilkan. Dia dalam keadaan sifar yang sama. Okey, 2 boleh bahagi 2, 8 boleh bahagi 2. Jadi, kita keluarkan 2 daripada kurungan. 2 bahagi 2 dapat 1 tambah 8 bahagi 2 dapat 4x. Per dengan 2. Jadi, dekat sini baru kamu boleh permudahkan. Kat sini baru boleh kamu kecilkan. Mana single fraction dia ni? 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi, kamu akan dapat jawapan dia tinggallah kurungan ni. Sebab 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi, jawapan kamu 1 tambah 4x. Jelas ke semua soalan yang pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi dekat soalan B. Soalan B, dia punya level pemfaktoran level 1 juga. Macam mana cikgu cakap dia level 1? Tengok betul-betul. X kuasa 2 tambah 5x dalam kurungan x tambah 5. Dekat sini cikgu tengok dia ada huruf sama, huruf X. Jadi sini ada X, ni ada 2 kan? Cikgu keluarkan, potong 1x, cikgu letakkan X tu 2 kurungan. Bila cikgu dah letak potong 1x, dia tinggal huruf X kat sini. Tambah, okey kat sini tinggal nombor 5. 5 per X tambah 5. Jadi kalau nak tengok, kita nak kena potong, kita nak bahagi atas bawah. Mana single fraction kat sini? X per 1. Tapi ada kurungan dia ada sama dekat sini. Maksudnya kamu bila kurungan tu ada sama nilai. Yang belah atas kurungan X tambah 5. Yang belah bawah kurungan X tambah 5. Kamu boleh potong. Jadi tinggal apa dekat sini? Tinggal X sahaja. Ini jawapan B. Ingat ni level dia. Kalau kamu tak faham kenapa cikgu tulis level, tengok balik nota cikgu untuk pemfaktoran.
Level 1 macam mana? Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini A dan B? Boleh. Okey, baik. Okey, kita akan pergi kepada soalan C dan D dan E. Okey. Jadi masing-masing ini pemfaktoran level berapa ni? Okey. Jadi C ni apa ni? C ni pemfaktoran ke kembangan? Cikgu pernah ajar tak C ni? Kalau kembangan, kalau kurungan tu ada kuasa 2, kita nak buat macam mana? Siapa ingat lagi? Selesaikan dulu kuasa 2 tu. Okey, macam mana nak selesaikan dia punya kuasa 2 untuk kurungan? Kan 1 Siapa ingat? tambah 4. Kan 1 tambah 4 selesaikan dia. Bukan. Tak boleh. Kalau kurungan tu ada kuasa 2. Untuk kembangan level 3, masing-masing buka nota kembangan level 3. Bila kita ada kurungan, kita nak kena selesaikan macam mana? Adeline, ada tak nota kembangan level 3 macam mana, Adeline? Lupa dah. Ada nota tak tu? Ke tengah belik lagi? Jibril, kembangan level 3 macam mana kalau kurungan tu ada kuasa? Wan ingat. Alisha, kalau Wan Alisha, kalau kurungan tu ada kuasa, kita nak buat macam mana? Sialah. Okey. Adeline, tak tahu ke Adeline? Bentuk lazim. Salah. Bila ada kurungan ni ada kuasa 2, ni kembangan. Cikgu tunjuk kembangan soalan C. Bukan buka dekat pemfaktoran, kembangan. Kembangan ni bila dia ada 2, kamu kena buka 2 kali. 1 tambah 4x, 1 tambah 4x. Itu sahaja. Lepas tu belah bawah kita ada 1 tambah 4x juga. Jadi bawah dengan atas ada. Potong 1, potong 1. Jadi kita tinggal jawapan dia 1 tambah 4x. Selesai. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ni kuasa. Ini kembangan. Okey, kemudian dekat sini soalan D. Soalan D, pemfaktoran. Study yang ni cikgu tulis ni. Pemfaktoran level 2.1. Boleh buka balik 2.1. Pemfaktoran level 2.1 kat sini kita pakai formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dapat A tambah B. A tolak B. Jadi kat sini X kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Kita nak nampakkan dulu 9 tu punya kuasa 2. Apa yang kita kena buat? Kita kena tekan punca kuasa 9. Bila kita tekan punca kuasa 9 dalam kalkulator, kita dapat 3. Maksudnya apa? Maksudnya 3 kuasa 2 dapat 9. Jadi kita gantikan 3 kuasa 2 ke tempat 9. Dia akan dapat X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. X tambah 3. Siapa yang tak faham, siapa yang clueless, salin sahaja, nanti kamu study balik yang cikgu tunjuk dekat atas. Okey, jadi bila cikgu dah jadi X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, cikgu gantikan dalam kurungan, ikut pemfaktoran 2.1 ni, dia akan jadi X tambah 3, X tolak 3. Kemudian belah bawah, X tambah 3. Jadi kita nampak sama, kita boleh potong. Jadi dekat sini jawapan dia, X tolak 3. Jelas ke semua? Kalau tak jelas, salin. Dah habis sempat salin ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Dah habis salin dah. Cikgu nak jawab soalan E pula. Anak cikgu dah. dah nangis-nangis ni. Salin dah? Dah. Okey. Okey. Cikgu, saya tak faham lah. Kamu tak faham sebab kamu terlupa nota ni. Jadi dekat atas ni cikgu bagi tahu kat mana kaitan dia. Pemfaktoran level 2.1 kamu boleh tengok balik nota. Okey. Kalau tak faham nota juga, buka rakaman kelas. Dalam grup cikgu ada hantar. Okey. Kita pergi kepada soalan E. Masing-masing tengok kepada soalan E. X kuasa 2 tolak 2X tolak 8. Kita pakai pemfaktoran level 3. Kita buat pemfaktoran bentuk lazim. Okey, mana bentuk lazim dia? Okey, ni bentuk lazim dia. Ini bahagian A, ini bahagian C, ini bahagian B. A dia X kuasa 2. B dia negatif 2X.
C dia negatif 8. Okey, ini bahagian darab. Ini bahagian tambah. Jadi, kita kena fikir apa darab apa jadi X kuasa 2. Jadi, dekat sini cikgu akan dapat X darab X. Okey, lepas tu cikgu kena fikir apa darab apa jadi negatif 8. Banyak. Negatif 8, apa darab apa? Yang pertama, negatif 1 darab 4. Hasil dia negatif 8 juga. Yang kedua, dekat sini negatif 4 darab 2. Hasil dia negatif 8 juga. Nak pakai yang mana? Nak pakai yang mana, kamu rujuk dekat sini. Ni negatif 2. Cara dia lah, kamu ambil dua nombor ni, kamu tambahkan. Negatif 1 tambah 4, kamu dapat 3. Jadi sini 2. Jadi tak boleh pakai yang atas ni. Kemudian belah bawah, ambil dua nombor ni, negatif 4 tambah 2, kamu dapat negatif 2. Oh, sama. Jadi bila sama, kamu pakai negatif 4 darab negatif 4 darab 2. Habis. Okey, kemudian dekat B, kita buat darab silang. X darab 2, kita dapat 2X. X darab negatif 4, kita dapat negatif 4X. Kita tambah negatif 4X tambah 2. Hasil dia akan dapat negatif 2X. Mana jawapan dia? Kita nak faktorkan ni. Jawapan yang pertama, kurungan belah atas, X tolak 4. Jawapan yang kedua, kurungan belah bawah, X tambah 2. X tambah 2. Lepas tu belah bawah kita ada X tambah 2. Jadi kita boleh potong. X tambah 2, X tambah 2. Jawapan dia tinggal X tolak 4. Pemfaktoran ataupun permudahkan benda yang senang kalau kamu faham pemfaktoran. Pemfaktoran 4 level tu kena jelas. Okey, sempat salinkan semua soalan E ni? Sempat. Okey, baik. Cikgu nak teruskan ni. Boleh? Ada yang tak sempat ke? Okey, Jibril sempat salin dah, Jibril? Dah. Okey. Adlin dah sempat salin dah, Adlin, soalan E? Ya. Okey, habis. Okey, inilah dia. Nanti kamu jangan pelik pula. Sebab jawapan nanti dia tunjuk macam ni je. Dia tunjuk macam ni je. Jadi cikgu jelaskan kenapa dia jadi macam tu. Kenapa daripada atas jadi macam ni. Ni penjelasan dia. Okey, yang belah sebelah. Cikgu jelaskan kenapa daripada atas jadi macam ni. Cikgu suruh kamu tengok balik nota ni. Okey, cikgu jelaskan kenapa daripada sini jadi macam ni. Ni nota dekat atas. Cikgu suruh kamu tengok balik. Jawapan tu ada. Tapi susah nak faham tanpa penjelasan. Sebab tu cikgu buat kelas hari ni. Sebab cikgu nak kamu faham jawapan dan penjelasan. Okey ke semua? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, banyak dah jawapan cikgu jawab. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir iaitu darab. Darab dengan bahagi dia ada step yang sama. Sekarang kita dah masuk kepada darab. Kamu ingatlah apa yang cikgu ajar ni sebab ada je dalam sekolah. Okey, yang pertama darab ni dia tak macam tambah dengan tolak. Darab, step yang pertama dia, kita permudahkan. Silap, sorry. Darab, step yang pertama dia adalah kita buat pemfaktoran dulu. Kita buat pemfaktoran dulu. Yang kedua, kita buat potong. Lepas kita faktorkan, kita potong. Yang ketiga, baru kita darab. Baki tu baru kita darab. Dan yang terakhir, kita permudahkan. Kalau dia boleh permudahkan. Okey, darab ini pula nota dia. Okey. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan A dan soalan B. Soalan A dan soalan B. Okey semua, boleh cikgu pergi kepada soalan A dan B? Boleh. Okey, soalan A dekat sini cikgu tak boleh nak faktorkan. Kenapa cikgu tak boleh nak faktorkan? Semua pemfaktoran dia mesti lebih daripada satu sebutan. Kalau ni ada satu je sebutan, sini ada satu je sebutan, tak boleh nak faktorkan. Faktorkan dia mesti at least dia ada dua sebutan macam ni, 3R dengan 6, baru kita boleh faktorkan. Jadi kalau tak boleh, kita skip. Kita pergi kepada potong. 4P 3Q kuasa 2 darab Q darab 8P. Apa step yang kedua kita? Potong.
Potong. Contoh dekat sini ada huruf P. Sini pun ada huruf P. Potong huruf P. Sini ada huruf Q. Sini ada huruf Q. Semuanya dia Q kuasa 2. Jadi kita potong satu Q sahaja. Lepas tu kita buat apa? Yang baki tu kita darabkan. Apa ni? Darab atas, bawah, darab bawah. Lepas kamu potong sebenarnya jadi 1 tau. 4 darab 1 kita dapat 4 per. 3Q darab 8. 8 darab 3 kita dapat 24Q. Nampak? Kita dah selesai darab. Yang terakhir kita permudahkan. 4 dengan 24 kita boleh guna sifar 4. 4 bahagi 4 1. 24 bahagi 4 6Q. Ini jawapan untuk A. Jelas ke semua untuk darab? Boleh faham? Jelas. Jelas. Okey. Soalan B, tengok pula. 3R per 2S. Cikgu tak boleh nak permudahkan dia. Darab 4S. Tapi dekat sini cikgu boleh permudahkan. Cikgu boleh faktorkan. Cikgu boleh compare. Cikgu kan sebutan pertama dengan sebutan kedua. Sebutan pertama 3 bahagi 3, 6 bahagi 3. Jadi kita boleh keluarkan 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Cikgu tulis R. Tolak 6 boleh kacau nombor luar. Jangan kacau nombor dalam. Kurungan hanya boleh diganggu dengan kurungan. Okey. Jadi dekat sini, habislah step yang pertama. Kita faktorkan. Step yang kedua, kita potong yang sama. 3, kita nampak 3, kita potong. S, kita nampak S, kita potong. Jadi belah atas tinggal apa? 4 darab R. Kita dapat 4R. Belah bawah ada 2 dengan kurungan. Jadi jangan kacau. 2, R tolak 2 dalam kurungan. Itu kita darab. Atas darab atas, bawah darab bawah. Kemudian kita permudahkan 4 dengan 2. Ini single fraction dia. 4R per 2. Kita boleh buat sifar 2. 4 bahagi 2 dapat 2R. 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi cikgu tak tulis 1. Ini jawapan cikgu. Ini jawapan A dan B. Jelas ke semua? A dan B boleh faham? Boleh. Jelas. Okey. Sempat salin tak? Sempat. Okey, habis. Okey, habis A dan B. Okey, dekat belah bawah ni, cikgu akan pergi kepada soalan C, D, E. Susah ke? Tak susah. Dia senang. Cikgu akan buktikan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan C. Mula-mula step pertama cikgu ulang balik. Cikgu faktorkan. Okey, ni soalan 3, soalan terakhir tau. Okey, dah nak habis dah kelas kita. Kita faktorkan. Okey, faktorkan ni level 1, ini level 1, ini level 3. Level 1 ni cikgu tunjuk macam tadi je. Lepas faktorkan, kita potong. Lepas potong, kita darab. Lepas darab, kita permudahkan. Ini sahaja 4 step dia. Okey, K kita tulis. M tambah 2 tak boleh faktorkan. Tengok balik nota level 1. Darab 5 dengan 10 dia ada nombor yang sama. Nombor yang dalam sifar sama. Jadi sifar apa? Sifar 5. Cikgu keluarkan 5. 5 bahagi 5 dapat 1. Jadi cikgu tulis M je. 10 bahagi dapat 2. Belah bawah pula dia ada huruf yang sama. Iaitu huruf K. Sini ada K, sini ada K. Jadi dekat sini cikgu keluarkan K. Jadi cikgu tinggal apa? K dengan M. Ni kan ada K ni ada 2. Jadi cikgu potong 1 K. Jadi tinggal apa dekat sini? Tinggal huruf K dengan huruf M. Sebab tu jadi KM. Kemudian tolak 2. Habis. Lepas tu cikgu nak buat apa ni? Step yang seterusnya. Kita potong yang sama. K dekat atas, K dekat belah bawah. Kurungan dekat atas, kurungan dekat belah. Lepas potong jangan ingat dia ada kosong di 1. Jadi darab pula. 1 darab 5 dapat 5. 1 darab kurungan kita dapat kurungan. KM tolak 2. Jadi nak permudahkan boleh? Tak boleh nak permudahkan sebab tak ada nombor dekat luar kurungan. Jadi ini jawapan dia. Ini jawapan C. Okey semua dah salin dah C? Dah. Okey. Okey D. 3R kuasa 2. Cikgu tak boleh nak faktorkan sebab dia ada 1 sahaja sebutan. Sini R, S tolak S. Okey, dia ada huruf sama iaitu huruf S. Cikgu potong S. Kat sini ada S kuasa 2. Cikgu potong 1 S.
Jadi dekat sini, bila cikgu potong S, cikgu keluarkan S daripada kurungan. Ini tinggal R tolak S. Darab, dekat sini ada nombor yang sama, cikgu potong 7. Lepas tu R tolak S. Per. Okey, fokus kepada yang cikgu buat warna hijau. Untuk pemfaktoran level 1, 3R tolak 6R kuasa 2. Mula-mula cikgu keluarkan dulu dia punya nombor 3 dengan 6. Kita boleh bahagi dengan 3. 3 bahagi 3. Bila kamu nampak dia bahagi dengan 3, maksudnya cikgu boleh keluarkan nombor 3. Jadi 3 dengan bahagi 3, 3 bahagi 3 dapat 1, tinggallah R. Tolak 6 bahagi 3 dapat 2, 2R kuasa 2. Kemudian kita ada R pula. Sini ada R, sini ada R kuasa 2. Jadi dia ada 2R. Jadi kita potong 1R sahaja. Kita keluarkan R. Jadi R ni lepas kamu dah potong dia tinggal 1 tau. Tolak 2 ada baki lagi 1R. Jadi yang ni cikgu ambil jawapan ni cikgu letak dekat sini. 3R dalam kurungan 1 tolak 2R. Kemudian kita potong yang sama, kita potong. R tolak S dalam kurungan, R tolak S dalam kurungan kita potong. Okey, kat sini 3, kat sini 3 kita potong. Dekat sini ada R, dekat sini ada R kuasa 2 kita potong. Jadi tinggal 1R sahaja. Okey, kemudian kita darabkan. R darab 7, kita dapat 7R. Per S darab kurungan S darab 1 tolak 2R. Ini sahaja jawapan dia. Itu soalan D. Okey. Okey semua sempat salin tak D tu? Cepat. Okey jadi janganlah yang warna hijau ni yang warna hijau ni adalah nota untuk penyelesaian yang warna hijau ni. Yang ni. Cikgu tak nak tunjuk je. Cikgu jelaskan dia punya calculation tu. Pakai pemfaktoran level 1. Okey ke semua setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Cikgu nak tengok berapa ramai orang ada kat sini. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Mikael, Alisha Dania, Adlin mana Adlin? Syafwa Batrisha dah buka, Ryan Zikri, Emir Yusof. Bagus. Cikgu doa semua yang datang ni boleh berjaya. Okey, cikgu nak jawab soalan yang terakhir. Kita follow sama-sama Boleh? Boleh. Okey, jadi kita jawab soalan yang terakhir iaitu soalan E. Y per Y tambah 3 darab Y kuasa 2 tambah 7Y tambah 12 per 4Y kuasa 2. Okey, sekarang yang boleh difaktorkan hanya di sini. Sebab yang ni tak boleh nak keluarkan dia punya nombor, tak boleh nak keluarkan dia. Jadi fokus Y kuasa 2 tambah 7Y tambah 12. Kita buat pemfaktoran level 3. Jadi bentuk lazim ni adalah bahagian A, sini adalah bahagian C. A kita Y kuasa 2, C kita 12 dekat situ. Kemudian dekat sini kita kena ni A, ini B, ini C. Tengok balik nota cikgu Jadi ini bahagian darab. Apa darab apa dapat Y kuasa 2? Y darab Y. C 12. Apa darab 12? Okey, fokus betul-betul. 12 kita pergi kepada kedua kita ada ada lagi tak? Ada lagi tak? Ni 3 darab 4 cikgu lupa. 3 darab. Okey. 3 darab 4 dapat 12. Okey. Semuanya dapat 12. Sini dapat 12. Sini dapat 12. Ada 3 ni. Kamu nak kena pilih ni nak pakai yang mana ni. Pilih. Kamu tengok nombor dekat sebelah. Kejap. Ni nombor 7. Jadi cara dia ambil nombor ni 1 tambah 12 dapat 13. Oh dia tak dapat 7. Jadi tak boleh pakai. Yang kemudian 2 tambah dengan 6. 2 tambah 6 dapat 8. Dia tak dapat 7. Jadi tak boleh pakai. Akhir sekali 3 tambah dengan 4 dapat 7.
Jadi dekat sini kamu boleh pakai. Apa yang nak pakai tu? Pakai 3 darab 4 untuk diisi dalam ni 3 darab 4. Kemudian dekat belah B buat darab silang. Y darab 4 kita dapat 4Y. Y darab 3 kita dapat 3Y. Kita tambahkan pula kita dapat 7Y. Jadi tengok balik tahu nota cikgu. Untuk siapa yang clueless tu, buka balik recording level 3. Okey. Jadi Y per Y tambah 3 darab dekat sini kurungan pertama jawapan dia Y tambah 3. Kenapa tambah ni positif 3? Kurungan kedua Y tambah 4 ni kenapa ni positif 4. Jadi 4Y kuasa 2. Dah, kita dah faktorkan. Lepas kita faktorkan, kita buat apa? Kita potong. Y tambah 3, Y tambah 3. Ni Y, ni Y. Jadi kat sini tinggal satu lagi Y. Jadi kita darabkan. Ni 1, 1, 1. Darab Y tambah 4, kita dapat Y tambah 4. Darab 4Y. Inilah jawapan akhir kita. Soalan E. Habis selesai homework. Siap penjelasan. Dah salin belum ni soalan E ni? Ke tengah salin lagi? Dah. Tengah salin cikgu. Dah. Okey, semua macam mana? Dah habis salin dah? Dah. Okey ke? Ni nanti cikgu saya recording lah macam biasa. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih lah atas komitmen masing-masing. Jangan lupa hantar homework. Jangan lupa hantar homework. Boleh? Jalan kerja cikgu dah bagi. Penjelasan cikgu dah bagi. Jadi, hantar homework dalam grup. Okey semua. Jadi cikgu ada kerja sikit. Okey, jadi kita habiskanlah kelas kita. Kita tutup kelas kita dan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, maaf ada kekurangan kalau ada kekurangan daripada cikgu. Okey semua, selamat pagi dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, Terima kasih sama-sama. cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Oh.